Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di Buletin Pagi. Saya Fatin Hamimah Yusof. Terus ke tajuk utama. Allah Akbar. Serangan bom dan tembakan bertali arus gegarkan Takbai, Thailand. Arab Saudi teruskan inisiatif Mekah Route kepada jemaah haji Malaysia. Pekan Takbai dalam wilayah Narathiwat, Thailand digegarkan dengan siri letupan bom selain kedengaran kejadian berbalas tembakan. Kejadian kira-kira jam 10 malam tadi itu turut didengari dari arah pengkalan kubur Tumpat yang terletak seberang dengan Pekan Takbai. Beberapa video yang dirakam oleh orang awam tular di Facebook menunjukkan api marak selain beberapa lelaki melepaskan tembakan. Insiden menyebabkan keadaan huru-hara dan situasi tegang. Serangan dipercayai menyasarkan pihak berkuasa. Difahamkan pihak berkuasa Thailand berjaya mengawal keadaan dan turut melakukan tangkapan ke atas suspek. Setakat ini tiada maklumat lanjut diterima berhubung kejadian itu. Sementara itu, pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun yang ditemui media mengesahkan kejadian berlaku di sempadan Malaysia Thailand berdekatan Tumpat. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut dan menyerahkan semuanya kepada pihak berkuasa Thailand. Kerajaan Arab Saudi bersetuju meneruskan inisiatif Mekah Route atau pra-pelepasan kepada bakal jemaah haji dari Malaysia bagi musim haji tahun ini. Pengarah Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, pelaksanaan inisiatif itu akan memudahkan proses kemasukan bakal jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci tanpa perlu melalui prosedur yang memakan masa setibanya di lapangan terbang negara itu. Pasukan Imigresen dan Kastam Arab Saudi katanya akan berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk memeriksa pasport jemaah haji. Ia memudahkan jemaah apabila tiba di lapangan terbang Madinah atau Jeddah, mereka tidak perlu lagi menunggu proses daripada agensi negara berkenaan. Jemaah haji katanya akan terus menaiki bas ke hotel masing-masing sama ada di Madinah atau di Mekah. Manakala beg mereka akan diuruskan pihak agensi dari Arab Saudi untuk dihantar ke hotel. Untuk tahun ini, TH akan menggunakan perkhidmatan dua syarikat penerbangan bagi membawa bakal jemaah haji iaitu Malaysia Airlines Berhad dan Saudia Airlines. Ia akan menerbangkan secara sama rata setiap hari dengan penerbangan pertama akan berlepas pada 4 Jun depan. TH akan mengeluarkan surat jadual penerbangan kepada bakal haji secara berperingkat mulai minggu hadapan. Endapan tanah di dalam longkang dan kawasan lebih rendah daripada paras sungai antara punca yang menyebabkan beberapa kawasan di ibu negara dinaiki air ekoran hujan lebat lebih 2 jam semalam. Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Datuk Anwar Muhammad Zain berkata, antara lokasi rendah itu adalah kawasan sekitar Jalan Rahmat, Jalan Ipoh Batu Tiga, Jalan Segambut dan Jalan Ampang. Ujarnya, air yang bertakung semalam bagaimanapun surut dalam tempoh setengah jam. Terdapat juga endapan tanah di tepi longkang daripada projek pembangunan berhampiran yang menyebabkan aliran air perlahan dan tersekat iaitu di Jalan Duta Mas 2, Lebuhraya Sultan Iskandar susur ke Jalan Kuching. Bagaimanapun DBKL dengan bantuan Alam Flora telah membersihkan kawasan berkenaan selain turut segera menghantar 10 pam air di kawasan air bertakung dan menambah beg pasir sebagai langkah sementara. Menurutnya, air yang bertakung dalam kejadian banjir kilat itu tidak menyebabkan kerosakan harta benda, malah tiada kesesakan trafik yang teruk dilaporkan. Beliau turut menjelaskan video banjir kilat di Jalan Travers yang tular di media sosial adalah kejadian lama selain menasihati orang ramai supaya sentiasa berhati-hati serta menyimak sebarang maklumat terlebih dahulu daripada sumber yang sahih. Transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang telah beroperasi sejak 1998 sedang ditambah baik dengan 800 juta ringgit akan dibelanjakan untuk mid-life refurbishment. Ia melibatkan 28 set train siri 818 ekoran beberapa insiden yang menyebabkan gangguan serta kekecewaan dalam kalangan pengguna.
Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata sudah tiba masanya pengubahsuaian termasuk penyelenggaraan, pembaikan dan membaik pulih MRO tahap 4 bagi tren untuk laluan Kelana Jaya kerana ia adalah proses penting untuk melanjutkan usia penggunaan tren serta penyelenggaraan akan memastikan hayat penggunaan yang lebih lama kerana tren berkenaan telah digunakan antara 14 hingga 15 tahun. Katanya dalam tempoh penyelenggaraan itu, Perkhidmatan Laluan Kelana Jaya akan melihat kekerapan tren 4 minit berbanding 2.5 minit, namun situasi itu akan kembali pulih dalam tempoh 6 bulan. Beliau berkata 4 insiden berlaku berturut-turut sejak 2 Mei lalu sehingga semalam melibatkan laluan Kelana Jaya dan antara isu yang dikenal pasti menyumbang kepada insiden itu adalah brek kecemasan dan kerosakan angkut brek. Katanya beliau dimaklumkan oleh Prasarana Malaysia Berhad dan Rapid Rail mengenai cabaran yang dihadapi berkaitan gangguan terhadap sistem kendalian pemanduan automatik train ATC khusus pada train 4 gerabak jenis 818 yang menyebabkan brek kecemasan diaktifkan dan sebanyak 38 insiden itu berlaku antara 1 April hingga 5 Mei lalu. Daripada data yang diperolehi, gangguan disebabkan oleh beberapa faktor khususnya masalah takometer yang menyumbang 47% daripada jumlah kes, unit elektronik 32%, antena 6%, selain masalah lain sebanyak 15%. Oleh itu, prasarana akan membuat penggantian 140 takometer membabitkan kos RM5 juta kerana ia komponen penting. Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan mengawal selia perkhidmatan e-hailing jika pengendali terus mendesak dengan memohon pelbagai kelonggaran. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata desakan itu termasuk meminta pemansuhan keperluan lesen kenderaan pengangkutan awam PSV bagi pemandu e-hailing. Don't force me to the wall. Bila sampai satu tahap saya tak ada pilihan lain, I got to do something. Ini yang saya tak nak sebab I faham gig ekonomi berlainan dengan yang konvensi. Ya. Jadi saya rasa saya dah jelas. Saya akan cuba sedaya upaya facilitate. Saya minta dengan JPJ. Tak payahlah dia nak pakai IT ke buat kursus. Janji ada kursus. Kita bagi. Nak ambil lesen, immediately kelompok kita bagi. Tak ada isu. Jangan persalahkan. Susah sangat entry level. Apa entry level ni? Kita terus bagi you panggil 6 jam, you dekat pejabat you buat. Yeah? Even you nak singkatkan 4 jam, selagi konten tu ada, kita certify no issue. Tetapi mesti sampaikan mesej kita macam mana menjadi pemegang PSV. Beliau berkata syarikat e-hailing mendakwa kementeriannya tidak membantu operator dan meminta keistimewaan yang tidak pernah diberikan. Selain tidak boleh menyalahkan Kementerian Pengangkutan jika mereka gagal mencari pemandu kerana kementerian telah memberi kelonggaran untuk kursus PSV dikenalikan di syarikat masing-masing. Tambahnya, beliau juga telah meminta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD memulakan siasatan berhubung dakwaan tambang mahal yang dikenakan. Penganjuran Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 yang akan berlangsung di Melaka Ahad ini dilihat platform terbaik untuk terus memperkukuh hubungan dua hala dan kerjasama erat wartawan Malaysia-Indonesia. Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia dan Indonesia ISWAMI Malaysia, Datuk Mokhtar Hussein berkata Hawana 2022 akan mengundang 17 pemimpin utama media dari Indonesia termasuk ISWAMI Indonesia untuk menghadiri program berkenaan. Menurutnya, kerjasama erat antara wartawan kedua-dua negara telah lama terjalin, malah berperanan penting dalam mengukuhkan hubungan dua hala kerajaan Malaysia-Indonesia yang seterusnya menyumbang kepada pembangunan bangsa. Katanya kehadiran wakil media Indonesia pasti mempunyai nilai signifikan tersendiri iaitu simbol muafakat antara wartawan dua negara selain membolehkan bertukar pendapat, kemahiran dan pengetahuan. Sementara itu, tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar berkata Hawana 2022 adalah satu bentuk pengiktirafan negara kepada wartawan yang sentiasa mendedikasikan diri sebagai petugas barisan harapan untuk melaporkan berita ketika negara berdepan pelbagai krisis termasuk pandemik COVID-19. Beliau berharap penganjurannya berhasil melahirkan komitmen kerajaan dalam memberi ruang dan kebebasan yang berkesan kepada media dalam usahanya menjadi sebahagian sistem semak dan imbang yang terbaik bagi sistem demokrasi negara. Hawana 2022 akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 29 Mei ini di Melaka.
Walau di mana berada dan tanpa mengira bangsa maupun agama, Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri meriah apabila diraih dalam kebersamaan serta kesatuan pelbagai lapisan masyarakat. Lebih-lebih lagi buat anak perantauan yang bertahun tidak pulang ketika Syawal, ia menjadi momen terindah buat mereka menyambut Lebaran di luar negara sekaligus mengubat kerinduan merasai Juadah Raya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam lawatan kerja rasmi ke Jepun turut sempat menyambut Aidilfitri bersama keluarga Malaysia malam tadi. Ia dihadiri kira-kira 200 tetamu yang menetap di Jepun, terdiri daripada pelajar dan komuniti perniagaan. Pada majlis itu, Perdana Menteri dan isteri Datin Seri Mohaini Zainal Abidin turut menyantuni tetamu serta bergambar dengan mereka. Makanan Malaysia memang selalu rindu. Jadi ni dapat makanan Malaysia ni memang sedap lah. Jadi memang happy lah. Lagi satu sebab Perdana Menteri Malaysia datang Jepun ni, pertamanya yang ada baca kat internet lah. Dia datang untuk menyambut ulang tahun 40 tahun untuk program Dasar Pandang ke Timur. Dan yang tu pun memang gembira lah dapat dengar cerita tu sebab background sendiri pun datang daripada AAJ, iaitu daripada Dasar Pandang ke Timur. Saya rasa amat bertuah sebab masa kat Malaysia dulu pun saya jarang ada chance dapat menyambut hari Raya. Dapat peluang boleh jumpa dengan Datuk Seri Perdana Menteri pun saya rasa amat once in a lifetime chance. Saya rasa saya gembira. Datuk Seri Ismail Sabri berada di Tokyo selama 6 hari bermula Isnin sempena lawatan kerja rasmi sulungnya ke negara matahari terbit sejak memegang jawatan Perdana Menteri pada Ogos lalu. Beliau dijadual menyampaikan ucap tama pada persidangan nikah hari ini. Sepuluh lokaliti di Sarawak dikenal pasti untuk pelaksanaan fasa pertama projek rintis program pembasmian kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM. Jumlah itu antara 80 lokaliti di seluruh negara bagi program berkenaan yang dijadualkan bermula pada penghujung Mei ini membabitkan kira-kira 5,000 ketua isi rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, program itu akan dilaksanakan dalam 3 fasa yang akan melibatkan 160 lokaliti yang telah dikenal pasti di seluruh negara termasuk 30 lokaliti di Sarawak. Menerusi BMTKM, tumpuan akan terus diberikan kepada Sarawak kerana negeri itu merekodkan kadar kemiskinan yang tinggi dalam negara iaitu sebanyak 9% berbanding 5.6% kemiskinan nasional pada 2019. Jelasnya, matlamat program berkenaan adalah untuk mencapai kadar kemiskinan tegar sifar menjelang 2025 seperti yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Pada bermakna kita sedar bahawa ada beberapa perkara yang perlu kita mantapkan, umumnya senarai. Ya, senarai ini mungkin perlu lihat semula, mungkin ada tertinggal, mungkin kita jadi orang-orang yang tak layak. Tadi saya dapat taklimat oleh pengarah UTU Sarawak berkaitan dengan perkara ini, senarai mereka yang layak. Ya. Jadi perancangan kita ialah pada bulan Januari 2026 tidak ada lagi keluarga yang miskin sangat-sangat. Ya. Beliau ditemui selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching semalam. Menurut Datuk Seri Mustafa, mengikut statistik sehingga 15 Mei lalu, sejumlah 180,009 ketua isi rumah di seluruh negara berada pada aras miskin tegar. Tambahnya, tidak seperti program basmi kemiskinan tegar sebelumnya, program itu mempunyai dasar pemisah yang jelas selepas pelaksanaannya berlangsung selama 2 hingga 3 tahun. Manakala pembangunan data dan sistem BMTKM diintegrasikan dengan sistem e-Kasih yang merangkumi pengkalan data perlindungan sosial PDPS serta dashboard BMTKM. Pembangunan sistem data berkenaan sekaligus menggantikan pengkalan data sebelum ini yang kurang bersepadu selain terdapat beberapa pengkalan data berbeza yang menjadi sumber rujukan data kemiskinan di negara ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menggagalkan cubaan menyeludup 26 kg dadah disyaki syabu bernilai lebih RM1 juta ke negara jiran. Dalam serbuan jam 10 malam kemarin, syabu berkenaan ditemui dalam sebuah beg pakaian yang ditinggalkan di pantai Kampung Tumbuk, Tanjung Sepat, Selangor.
Pengarah Maritim Malaysia Melaka dan Negeri Sembilan Kapten Iskandar Ishak berkata sebuah bot bersama 5 anggota dikerahkan ke perairan berkenaan selepas menerima maklumat berhubung aktiviti mencurigakan itu. Pemeriksaan di persekitaran lokasi tidak menemui sebarang suspek atau bot dan dipercayai suspek telah berjaya melarikan diri. Manakala pemeriksaan ke atas beg mencurigakan itu telah menemui 26 paket plastik berwarna kuning seperti yang di atas meja kita ni, disyaki berisi habla kristal yang disyaki dadah jenis syabu. Tambah beliau, pihaknya tidak menolak kemungkinan dadah berkenaan adalah untuk pasaran luar berikutan harganya mencecah RM200,000 sekilogram di negara jiran. Katanya setiap bungkusan dadah yang seberat sekilogram itu boleh menampung bekalan untuk kegunaan 56,000 penagih. Pihaknya percaya sindiket terbabit adalah rangkaian penyeludup terancang selepas penemuan bahan sama disembunyikan dalam semak di lokasi berkenaan. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Bank Muamalat melancarkan platform pelaburan emas digital berasaskan syariah yang pertama Easy Gold yang membolehkan pelanggan melabur dalam emas melalui aplikasi mudah alih. Platform yang disediakan Ace Capital Growth itu dijangka menarik sehingga 350,000 pelanggan dalam masa 12 bulan. Menurut pengarah Perbankan Runcit Bank Muamalat Zuri Rahimi, platform ini menampilkan paparan harga emas masa nyata serta membolehkan pelanggan membeli dan menjual emas 999 yang diperakui Persatuan Pasaran Emas. Program Easy Gold mempromosikan emas pelbagai pelaburan alternatif yang lebih selamat selain menawarkan tahap harga dengan penyebaran serendah 1.5% bergantung kepada keadaan pasaran. Laporan antarabangsa, 60 maut dalam serangan kumpulan bersenjata ke atas penempatan penduduk di Borno, Nigeria. Kumpulan terbabit dikatakan tiba menaiki motosikal dan mengepung penduduk. Mereka kemudian menembak mangsa seorang demi seorang. Tidak cukup dengan itu, hasil ternakan dan barangan berharga milik penduduk turut dicuri. Lapor media antarabangsa, kumpulan terbabit menyasarkan petani yang dituduh menjadi perisik kepada tentera kerajaan. Dalam pada itu, satu lagi serangan di negeri Kasina pula meragut nyawa 12 penduduk. Kerajaan mengarahkan pasukan keselamatan ke lokasi kejadian bagi memantau situasi semasa. Dua belas cedera dalam pertembungan di antara penyokong kelab bola sepak dari Belanda dan Itali serta polis di Albania. Insiden berlaku sehari sebelum perlawanan bola sepak di antara kelab Feyenoord dan Roma dijadualkan berlangsung di Stadium Bandar Tirana. Ketegangan menyaksikan penyokong Belanda membaling plastik dan botol serta objek lain ke arah polis. Dalam satu lagi insiden, penyokong Itali pula bertempur dengan polis dengan menggunakan baton. Susulan itu, 60 penyokong kedua-dua kumpulan ditahan untuk tindakan lanjut. Dianggarkan hampir 100,000 peminat bola sepak akan hadir ke Tirana bagi melihat aksi perlawanan hari ini. Seterusnya, Thailand mempertingkatkan pengawasan di semua pintu masuk antarabangsa ketika kebimbangan global susulan peningkatan kes cacar monyet. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Satit Pitu Techa berkata, arahan telah dikeluarkan untuk mengenal pasti dan mengumpul sampel penumpang yang menunjukkan simptom bagi mengawal penularan penyakit itu. Lapor media tempatan, penumpang yang tiba dari negara yang mempunyai kes cacar monyet akan diberikan notis kesihatan dalam bentuk kod QR. Kementerian dan agensi berkaitan juga bakal mengadakan pertemuan untuk menilai risiko jangkitan. Pada masa sama, sebuah pusat operasi kecemasan bagi memantau penularan virus itu akan segera ditubuhkan. Sehingga kini, tiada kes cacar monyet dilaporkan di Thailand. Segmen sukan, skuad hoki kebangsaan akan turun beraksi jam 3 petang nanti untuk perlawanan terakhir kumpulan B Hoki Piala Asia. Dan pastinya Malaysia mahu terus tampil bertenaga dengan merakam satu lagi kemenangan berdepan Bangladesh hari ini. Skuad kendalian Arul Selvaraj kini sudah pun mengesahkan tempat ke peringkat Super 4 dengan tiket ke Piala Dunia 2023 menjadi sasaran utama skuad negara. Malaysia memulakan kempen hoki Piala Asia dengan cukup baik membelasah Oman dan kemenangan besar 7-0. Muhammad Razi Rahim terus menjadi peledak utama negara selepas kejayaannya melakar hat-trick. Dan ketajaman Razi diteruskan lagi pada pertemuan menentang juara 4 kali Korea Selatan. 2 gol berjaya di Peter Razi, cuma pertemuan menentang Korea berlangsung cukup mendebarkan sebelum Malaysia akhirnya mengesahkan kemenangan 5-4.
Dan jam 3 petang nanti waktu Malaysia, skuad negara akan turun sekali lagi untuk perlawanan terakhir kumpulan. Malaysia dijadualkan berdepan Bangladesh dengan kemenangan akan mengesahkan settle selaku juara kumpulan B. Layak ke peringkat Super 4, sasaran seterusnya terarah kepada slot kejayaan automatik ke Piala Dunia 2023 dan sekiranya berjalan mengikut perancangan, sejarah mungkin dapat dicipta The Spirit Tiger untuk bergelar juara Asia buat kali pertama. Sekian dulu Buletin Pagi. Pembaca berita legenda kami akan kembali beraksi mengira detik menuju ulang tahun ke-38 TV3 bermula malam ini. Jangan lupa saksikan dalam Buletin Utama malam nanti. Saya Fatin Hamma Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.